الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hari ini insyaAllah akan baca hadis kisah Ashabul Ukhdud. Hadis kisah Ashabul Ukhdud, kisah seorang pemuda yang dipilih untuk mempelajari ilmu sihir. Tetapi dia berkenal ataupun berjumpa dengan seorang rahib, seorang pendeta yang beriman kepada Allah. Tetapi pendeta ini menyembunyikan keimanan dia dan menyembunyikan akidah at-tauhid. Kemudian kita akan tengok ujian yang akan dilalui oleh pemuda yang sepatutnya belajar ilmu sihir, tapi sebaliknya dia belajar ilmu tauhid. Hadis ini wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه. Ada seorang raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan dia ada orang sahir, ahli sihir. Bila ahli sihir dah tua, dia kata kepada raja, aku dah tua, maka carilah untuk aku seorang pemuda yang boleh jadi pelapis untuk aku, supaya aku ajar dia ilmu sihir. Kalau tidak, nanti ilmu sihir ini akan hilang. فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب. Dalam perjalanan budak ni telah dipilih untuk mempelajari ilmu sihir. Budak pemuda ni bila nak pergi belajar sihir dengan Tok Bomo, dalam perjalanan dia ada sauma'ah, ada tempat ibadah seorang pendeta yang beriman kepada Allah. Bukan pendeta seperti sekarang. Tak. Pendeta yakni Ahlul Kitab yang dulu. Ahlul Kitab yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah dan Nabi, mereka ni adalah orang yang tak rosak akidah, bukan seperti sekarang. Buktinya ada di kalangan mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman, seperti kisah mereka dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala sebut la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina ashraku وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Cuba tengok surah Al-Maidah ayat 83.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Jumpa. وإذا سمعوا صحيح؟ Saya tak pasti ayat 80. Aywa, jumpa tak? Aywa, ahsan. Berapa ayat tu? 83. Barakallahu fiik. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna فاكتبنا مع الشاهدين. Ya Allah. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. Orang Kristian dulu, apabila mereka dengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidu min ad-dam'. Mata mereka mengalirkan air mata. Mimma arafu min al-haq. Kerana bila mereka dengar Al-Quran, mereka tahu Al-Quran itu benar. Sebab apa mereka tahu Al-Quran benar? Sebab akidah mereka tidak rosak lagi. Yaquluna rabbana amanna. Mereka beriman lagi sekali. Dah beriman dengan Nabi Isa, tapi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktubna ma'asyahidin. Mereka kata, ya Allah, catatlah kami bersama orang yang saksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi yang terakhir. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ. Kenapa kami tak boleh beriman kepada Allah yang satu? وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. Bila kebenaran datang, kami beriman. Inilah orang Kristian yang dulu. Sebab tu ikhwani, Kristian sekarang tak ada seperti gini. Kristian sekarang adalah orang kafir, kuffar, musyrikin. Bukan ahlul kitab lagi. Sebab mereka telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata? Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Mereka yang kata Allah itu adalah Nabi Isa, mereka kufur dan kafir. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Mereka yang kata Allah tu tiga daripada tiga Tuhan, kafir. Tapi zaman kita sekarang ni ada orang yang masih bela. Dia bertahankan. Oh, tak boleh kata orang Kristian kafir. Masya Allah. Bela Allah bela. Silap, minta maaf. Minta maaf. Dia membela orang Kristian. Kena ingat ikhwani, orang Kristian sekarang bukan orang ahlul kitab dan mereka tak beriman pun kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Isa AS sebagai Rasul manusia. Baik. Tapi kisah ni mengenai kaum yang beriman kepada Allah. Kisah ini mengenai pendeta yang beriman kepada Allah satu Tuhan. Baik. Jadi budak muda ni bila nak pergi belajar sihir, dia jumpa satu rumah ibadah, dia masuk tengok ada seorang pendeta. Pendeta ni pun baca kitab yang betul. Jadi pemuda ni faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahum fa'ajabah. Budak pemuda ni masuk tempat ibadah orang pendeta yang muwahhid. Dia suka.
Dia tertarik. Duduk dengar, wallahi pendeta ni cakap benda yang betul. Tuhan itu satu. Maksudnya raja yang memerintah ketika itu, yang melantik diri dia sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan, itu manusia. Dia belajar tauhid. Belajar tauhid. Wa kana idza ata as-sahir marra bir-rahibi wa qa'ada ilayhi. Fa idza ata as-sahir darabahu. Jadi pemuda ini bila dia terlalu tertarik dengan pendeta dan sentiasa pergi kat dia, kadang-kadang dia duduk, dia galik kan? Dia galik ataupun dah tak ingat masa, dia lekat situ, galik tau, galik. Dia tak ingat masa, lewat duduk dengan pendeta sampai terlepas waktu kelas dia dengan ahli sihir. Pergi ke ahli sihir, selalu dia pergi ke ahli sihir dalam keadaan lewat. Tok bomoh ahli sihir yang rosak ni, dia marah kat pemuda ni. Kenapa engkau lewat? Mengapa engkau lewat? Budak muda ni tak boleh nak cerita. Fashaka dhalika ila rahib faqal idza khashita as-sahir faqul habasani ahli. Jadi pemuda ni mengadulah kepada pendeta yang soleh. Dia kata, aku ni bila lewat dekat tempat awak, ahli sihir tok bomoh marah kat aku, dia pukul aku. Jadi macam mana aku nak buat? Kata pendeta, kalau idza khashita as-sahir faqul habasani ahli. Kalau tok bomoh ni marah kepada engkau kerana engkau lewat, awak bagi alasan keluarga aku lewatkan aku. Wa idza khashita ahlak faqul habasani as-sahir. Tapi kalau engkau risaukan keluarga awak marah, awak katalah aku selalu lewat, selalu datang lewat kat rumah, selalu balik lewat sebab ahli sihir ni suruh aku lewat. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. Suatu hari bila dia dalam keadaan pergi kepada ahli sihir tapi dia tak berminat sebab dia pergi belajar dengan orang alim, suatu hari dalam perjalanan dia bertemu dengan satu binatang besar. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini pun disebut binatang besar ni adalah singa, dikata. Kana hunaka dabbatun kabiratun qad habasat an-nas. Ada seekor binatang. Ma'mar, perawi hadis ni ikhwani, kalau kita tengok dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari, perawi ini Ma'mar an al-Imam Az-Zuhri ambil daripada Abdul Rahman ibnu Abi Layla. Abdul Rahman ibnu Abi Layla dengar hadis ini daripada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Jadi Ma'mar disebut dalam riwayat hadis ini, wa tilka ad-dabbah hiya asadun kabir. Binatang yang sekat laluan orang ramai adalah singa besar, singa. Jadi orang takut nak lalu singa makan dia orang. Faqal, budak pemuda ni bila tengok keadaan orang tak boleh nak bergerak, singa ni dah sekat jalan orang. Faqal al-yawm a'lamu as-sahiru afdalu am ar-rahib afdal. Budak ni kata, hari ni aku akan tahu mana lebih baik di sisi Allah, siapakah yang benar. Dia nak buat satu ujian. Pemuda ni nak test, manakah yang betul, ahli sihir ataupun orang alim yang duduk beribadah sendirian. Al-yawma a'lam. Fa'akhadha hajaran faqal Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabbah hatta yamdi an-nas. Jadi budak ni, pemuda, dia ambil satu batu, dia kata, ya Allah, kalau engkau lebih sayang orang alim itu daripada ahli sihir, maka bantulah aku untuk membunuh binatang yang menyekat laluan orang ramai. Dia nak tahu dia nak tahu Allah Subhanahu wa taala lebih sayang siapa? Allah lebih sayang ahli sihir ke ataupun orang alim? Manakah yang Allah lebih sayang? Dia kata, ya Allah, aku akan baling batu ni. Kalau engkau sayang ahli ilmu, pendeta berbanding ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini.
Faramaha faqatalaha wa madha an-nas. Dia ambil batu dibaling. Batu dia kena singa ni mati. Jadi bila singa ni mati, terbukti kepada anak muda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang siapa? Orang alim berbanding ahli sihat. Maksudnya soalan dia, pertanyaan dia telah terjawab ke tak? Terjawab. Sebab dia tanya dengan ikhlas, nak tahu. Maka dia dah yakin. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia tanda. Ini bukan mukjizat, kita panggil karamah. Karamah, yakni kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang betul, insya-Allah kalau orang betul-betul niat dia ikhlas kerana Allah, kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala bagi hin. Betul tak? Kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala bagi hin. Contohlah, kita doa, ya Allah, kerana Engkau sayang aku, bantulah aku bangun salat subuh. Tiba-tiba kita ikhlas, kita nak bangun subuh, kita doa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Allah bagi awak hin. Allah Subhanahu Wa Taala bagi awak petanda. Maksudnya awak insya-Allah istiqamah. Tapi awak kena ikhlas. Bukan kata, ya Allah, aku nak bangun subuh, tidur pukul 3, duk tengok TV. Lepas tu, pukul 7, aku doa. Doa dengan ambil sebab. Ikhlas juga. Nak bangun subuh, tapi tidur lewat. Kena ambil sebab. Taib. Faramaha faqatalaha wa madha an-nas fa ata ar-rahib fa akhbarahu. Kemudian bila budak pemuda ni dapat membunuh binatang, dia pergi cerita kepada pendeta orang alim itu. Faqala lahu ar-rahib, pendeta ni kata kat dia, ay bunay anta al-yawm afdalu minni, qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ubtulit fala tadulla alai. Jadi orang alim ini kata, wahai budak, awak sebenarnya hari ini lebih baik daripada aku. Aku nampak engkau dah meningkat dan awak akan diuji. Awak akan diuji. Kalau engkau diuji, jangan bagi tahu orang mengenai tempat aku ni. Maksudnya pendeta ni, dia tahu ajaran tauhid yang dia ajar tidak diminati dan tidak disenangi. Tidak disenangi oleh masyarakat. Sebab raja menentang ajaran tauhid. Macam kita, bila kita selalu cerita ke orang tauhid gini, hari-hari duk belajar pasal tauhid, menentang syirik, ada orang tak senang hati. Asyik hari-hari pasal tauhid, awak ingat kami syirik ke? Tak. Tapi kerana kalimah tauhid sangat penting. Silap sikit dalam akidah, semua amalan akan terhapus. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi sebelum nabi dan nabi-nabi sebelum Rasulullah, la in asyrakt la yahbatanna amaluk. Menyekutukan Allah, semua amal ibadah awak terhapus. Taib, saya nak bagi cerita. Tadi saya pergi Kota Baru, pergi hantar kereta untuk servis. Datang seorang hamba Allah, Syekh Muhib. Saya pun kejut. Ya, saya minat kat Ustaz Muhib. Alhamdulillah. Saya bukan setiap orang kata minat kat saya terus, oh betul minat kat saya. Ya. Tak. Saya risau bila kata dia minat. Sebab nak tahu dia minat sebab apa? Sebab saya jual madu? Ataupun sebab saya jual buah tin? Ramai dia kata, ni Syekh yang jual madu halia. Sudah. Ni Syekh masuk TikTok. Ni benda bukan yang boleh buat kita seronok. Saya kecewa. Saya kata, minta maaf encik, kenapa seronok? Saya ikut ustaz lama dah. Ya ke? Saya dalam hati kata, dia tahu ke kita ni kuat sunnah? Kita selalu dilabel Wahabi. Dia tahu ke?
Saya kata, kenapa awak minat kat saya? Kata, sebab ustaz ni di keturunan Nabi. Astaghfirullahaladzim. Ustaz ni kan habaib Astaghfirullah. Saya kata, minta maaf tuan, saya bukan habib. Saya secara dalam ni marah ni. Bukan marah tapi panah barang. Aduh. Saya kata, minta maaf, saya manusia biasa. Saya tak ada keturunan apa-apa. Saya pun macam ni lah, encik. Saya ni macam ni lah. Saya tak ada keturunan apa-apa. Nama saya Muhammad Muhib. Tak ada habib. Minta maaf. Dia kata saya keturunan. Saya kata minta maaf. Saja saya gurau dengan dia. Slow-slow. Saya kata, andai kata saya ni ada keturunan Nabi. Tapi saya tak salat. Masuk syurga tak? Tak boleh. Jadi saya kata, keturunan tidak ada sebarang kelebihan. Betul juga. Tapi ustaz, saya selalu ikut Habib. Dia duduk di Sabah 18 tahun. Dia orang Pasir Mas. Baguslah dia minat. Tapi kesian. Dia kata saya duduk di Sabah. Kami ustaz, alhamdulillah, setiap hari. Setiap 100 hari kita buat haul. Allahu Akbar. Ujian dakwah. Tengok kesian. Di Sabah dia kata, habaib Masya Allah, ramai keturunan Nabi. Bumi berkat, dia kata. Allahu Akbar. Ini kisah benar. Kesian masyarakat kita. Saya kata, haul tu apa? Dia kata, kita meraihkan ulama, imam-imam, habib-habib yang meninggal, kita meraihkan, kita buat makan, kita pergi kat kubur. Tapi saya kata, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebelum meninggal beberapa hari, Rasulullah kata, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Dia senyap, dia mungkin kecewa. Dia kata, kita ingat habaib pula. Tengok ikhwan ni, tapi kemudian dia macam, dia kata, ustaz, tapi betul lah, saya ada benda. Ustaz, ada benda tak kena dengan hati saya. Wallahualam, dia benar ke tak? Mungkin ambil hati saya. Betul tak ustaz? Kadang-kadang kita tengok gambar Habib, dia letak atas kubur, dia doa untuk gambar ini. Saya pun, kita buka ustaz, kita buka fridge, beti ais. Beti ais disimpan bulu Habib. Wallahualam, dia cakap betul untuk ambil hati saya ke ataupun dia ikhlas. Wallahualam. Tapi tengok ikhwan ni, amalan-amalan syirik yang menyusup dalam masyarakat dengan nama keturunan Nabi. Tapi alhamdulillah, saya cubalah cakap kat dia. Saya kata gini, Rasulullah SAW kata Nabi paling penting sekali bagi kita. Saya bagi dia kisah Fatimah radhiyallahu anha datang tuntut hak dia dalam harta pusaka Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar Siddiq tak bagi, walaupun dia anak Nabi. Kerana Abu Bakar pegang kata Nabi lepas Nabi meninggal. Abu Bakar kata, aku dengar Rasulullah SAW kata, nahnu la nurath. Kami para Nabi tidak mewarisi harta pusaka. Maka Abu Bakar Siddiq tidak memberikan sedikit pun daripada harta pusaka Rasulullah. Sebab harta pusaka Rasulullah tak boleh diwarisi. Dia kata, harap-harap dia. Jadi, apa yang saya nak kata adik-adik ikhwani? Syirik, amalan syirik masuk dalam masyarakat kita bawah alasan apa? Bawah alasan al-haul. Buat 100 hari. Buat apa dalam 100 hari? Pergi menghidupkan balik peristiwa kematian seorang manusia yang telah mati. Setiap tahun ataupun setiap 100 hari mereka ulangi hari kematian dia. Sedangkan Rasulullah SAW kata, ini amalan jahiliyah. Amalan jahiliyah. Menghidupkan balik amalan jahiliyah. Sedangkan Rasulullah SAW datang untuk hapuskan jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Rasulullah SAW larang kita menjadikan kubur orang sebagai tempat ibadah ataupun tempat berpesta. Sebab tu Rasulullah SAW kata, la taj'alu qabri 'ida. La taj'alu qabri 'ida. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Imam Malik. Jangan menjadikan kubur aku tempat berpesta dan buat makan. Wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Imam Bukhari rahimahullah
Dia istinbat daripada hadis ini bahawasanya jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur, bermaksud kubur tempat yang tidak sesuai untuk ibadah. Kubur bukan tempat untuk buat zikir. Kubur bukan tempat untuk buat semayang. Kan ada hadis sahih Bukhari, ij'alu syai'an min salatikum fi buyutikum. Ij'alu fi buyutikum syai'an min salatikum. Peruntukkanlah sedikit salat kamu di dalam rumah. Apa salat? Contoh sunnah. Sebelum nak pergi salat subuh, sembahyang jemaah di masjid, sembahyanglah 2 rakaat nafilatul fajr, 2 rakaat sunnah. Sebelum subuh, sembahyang di rumah baru keluar. Ataupun isyak nanti, sembahyang 2 rakaat sunnah lepas isyak di rumah. Kenapa? Rasulullah SAW perintahkan kita, ij'alu fi buyutikum syai'an min salatikum wala tattakhidhuha qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Kenapa? Kerana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, tanda kubur tidak ada salat. Kerana kubur ibarat ataupun dia adalah tempat bukan untuk buat ibadah. Tengok cuma minta istinbat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Okey, insyaAllah jelas. Ramai di kalangan kita tak tahu bahawasanya kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab fiqh. Fiqh. Bukan hanya hadis. Bahawa kitab fiqh. Orang kita tak tahu. Sebab Imam Bukhari, setiap hadis dia akan letakkan soalan. Boleh ke tak gini? Hal yajuz as-salah khalf al-mubtadi' am la? Man ahaqqu an-nas bil imamah? Dia letak soalan, lepas tu dia letak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah, dia akan jawab soalan yang Imam Bukhari meletakkannya dalam tajuk bab dalam kitab dia. Baik. Hari nampak macam ngantuk je semua. Kenapa tak cukup tidur? Kan saya buat orang ngantuk. Baik. Baik. Jadi ikhwani, tengok sekarang ni, apa kata orang alim ni kepada pemuda? Qal wa innaka satubtala, engkau akan diuji. Ini untuk korang ni, untuk anak-anak muda. Jangan ingat awak tidak akan diuji. Kita akan diuji. Siapa yang tegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menentang dan membongkarkan sebarang amalan syirik, memang akan digelar berbagai gelaran. Al-Muwahhid, orang yang menegakkan akidah la ilaha illallah, orang yang selalu tekan bab tauhid, dia akan dimusuhi, akan dilabel dan akan diuji. Akan diuji. Ada orang tak suka bab tauhid. Tengok Allah kata apa dalam surah Az-Zumar. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Surah Az-Zumar ayat 46. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, bila awak sentiasa sebut nama Allah sahaja, isma'azzat, sakit hati puak-puak ahli bid'ah dan orang yang suka sangat gambar Habib. Cuba tengok rumah-rumah orang yang terlanjur dalam amalan-amalan habaib ni. Cuba tengok gambar rumah dia. Banyak gambar. Satu dinding ni gambar Habib di Habib. Cuba tengok rumah dia. Ada di kalangan mereka nak tidur, letak gambar Habib sebelah. Saya pernah tengok sendiri. Saya terkejut, kenapa mereka letak gambar Habib dekat bantal? Gambar Habib dekat bantal. Dia telah menjadikan Habib ini sebagai sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita tak letak sekutu, kita tak sembah. Bukan, awak menjadikan dia perantara. Maka inilah ibadah, inilah awak sembahan awak kepada guru Habib yang mati. Baik ikhwani.
Wa idza dzukira Allah wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang tak beriman kepada hari akhirat, dia sakit hati bila awak selalu sebut nama Allah saja. Wa idza dzukira alladzina min dunih, tapi sebut selain nama Allah dengan wali-wali, nama Allah dengan habib, nama Allah dengan imam-imam Syiah, baru dia lega. Sebab itulah mereka tak boleh kata ya Allah, tak, mesti ada ya Habib, ya Tarim. Dia ada satu benda dia panggil Tarim, ya Tarim. Syirik juga. Memanggil dan berdoa selain Allah adalah satu syirik. Baik. Fa in ibtulita fala tadulla alai. Tapi orang alim ini kata kat pemuda, kalau awak telah diuji, jangan tunjuk tempat aku ni, minta tolong. Wa kana al-ghulam yubri'u al-akmaha wal abras wa yudawi an-nas min sa'il adwa. Kemudian anak pemuda ni Allah Subhanahu wa taala bagi dia kelebihan. Fa kana yudawi an-nas, dia boleh mengubati orang yang sakit. Al-akmah adalah orang yang tak nampak, buta. Al-abras, sakit kusta, sakit kulit. Budak pemuda ni dah ada kelebihan, dia doa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bagi sembuh kepada orang yang ada masalah mata, orang yang tak nampak, orang yang sakit kulit. ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي. Rupanya pembantu khas raja yang memerintah ketika itu, pembantu dia ataupun menteri besar dia orang yang buta. Jadi menteri besar raja ni, dia telah dengar mengenai pemuda yang boleh merawat orang yang sakit mata. فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. Menteri besar ni pergi kat budak pemuda, bawa banyak hadiah, banyak. Dia kata hadiah ni semua emas, perak, aku kumpul kepada engkau, tapi dengan satu syarat, awak kena mengubati aku daripada masalah mata. Semua hadiah ni untuk awak, tapi bagi aku nampak balik. Faqala al-ghulam, kata pemuda ini, inni la ashfi ahada innama yashfi Allah Ta'ala. Dia kata aku sebenarnya tidak boleh bagi sembuh kat siapa-siapa. Tengok, penting akidah dia. Aku tak bagi sembuh kat siapa-siapa. Innama yashfi Allah, yang bagi sembuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam. فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. Tapi kata pemuda ini kepada menteri besar itu, kalau engkau beriman kepada Allah yang maha tinggi, yang maha satu, aku minta dengan Allah supaya bagi awak sembuh. Jadi dia doa. فَآمَنَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى. Maka menteri besar itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fashafahu Allah taala. Allah Subhanahu wa taala bagi dia sembuh. Sebab apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata al-malik fajalasa ilayhi kama kana yajlis faqala lahu al-malik man radda 'alayka basarak. Jadi menteri besar ni dah balik dalam keadaan dah celik. Dulu dia buta, balik kepada jawatan dia, duduk sebelah raja. Raja pun tengok kepada pembantu dia, menteri besar dia, dah celik molek dah. Celik dah. Dah tak buta. Dulu tak nampak, sekarang ni nampak molek, senyum. Dia tanya dia, man radda 'alayka basarak? Macam mana engkau ni boleh celik balik? Siapa bagi awak sembuh? Qala rabbi. Alamak. Sudah dah. Menteri besar kata, Allah yang bagi aku, Rabbi, Tuhan aku. Qala, raja tu kata, awalaka rabbun ghairi? Raja tu kata, awak ada Tuhan selain aku? Qal, menteri besar tu kata, qala na'am.
Rabbi wa rabbuka Allah. Allah sih. Menteri itu kata, Tuhan Rabbi, Tuhan aku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bil ghulam. Jadi raja kata, engkau kata ada Tuhan selain aku? Raja ni marah. Bukankah aku rajamu? Aku Tuhanmu? Kata tidak. Maka raja tangkap menteri besar, siksa dia sampai dia dedahkan rahsia bahawasanya budak muda inilah yang ajar dia akidah la ilaha illallah. Tauhid. Ni ikhwan, ni kisah tauhid ni. Kisah tauhid. Dia siksa dia sampai menteri besar terpaksa. Sedangkan budak muda ni kata, awak pun jangan cerita pasal aku sebab bahaya. Tapi biasa dah glamour, terkenal. Faji'a bil ghulam. Tiba-tiba pemuda ini dipanggil, digari, dibawa, diheret supaya jumpa raja. Faqala lahu al-malik, ay bunay, qad balagha min sihrika ma tubri'u al-akmaha wal abras wa taf'al. Jadi raja ni kata, wahai budak muda, kami panggil engkau, kami suruh awak belajar sihir. Rasanya engkau ni dah hebat sangat sampai orang buta pun awak boleh merawat. Orang sakit kulit, orang sakit gini-gini, semua awak boleh merawat. Faqala al-ghulam, inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allah Ta'ala. Budak pemuda ni menegaskan akidah tauhid. Aku sebenarnya tak bagi sembuh kat siapa-siapa. Ini bukan kaitan ilmu sihir, bukan kaitan tok bomoh, bukan kaitan, tengok sekarang kita ramai ahli sihir yang syirik kepada Allah. Banyak ahli sihir syirik. Banyak. Sakit apa? Mari kita beres, bayar duit sikit. Bukan sikit. Ahli sihir sekarang ni tak main 100, 200. 500 sekali satu sesi 500. Tengoklah penipuan dia. Mari sihir semua kita beres. Kebanyakan ahli sihir sekarang ni, demi Allah saya cakap, mereka adalah kadang-kala di kalangan mereka adalah tok imam masjid. Saya kenal seorang hamba Allah. Dulu tak glamour. Tak apalah, dia duduk mana? Sitiu, saya boleh wayak. Masjid mana? Ada masjid besar di Sitiu. Dia Tok Bilal dan Tok Imam situ. Dia tak glamour, dia buat live tak jadi, buka kuliah, orang tak cara. Macam mana nak nama dia naik? Dia declare diri dia sebagai boleh rawat orang kena sihir. Ya Allah. Dulu Facebook dia, tengok bahaya bila kita nak cari follower. Facebook dia dulu 10 orang pun tak ada. Dia tunjuk kat orang, dia boleh tangkap jin, boleh cakap dengan jin, boleh suruh jin menangis. Panggil orang-orang jemaah masjid, siapa isteri dia ada penyakit, mari kat aku boleh rawat. Sekarang ni nama dia memang disebut-sebut sebagai seorang ustaz yang boleh hapuskan sihir. Bagi saya dia bukan hapuskan sihir, dia ni menawak. Dia tak tahu benda. Tapi ialah masyarakat kita, masyarakat yang sangat-sangat sedia untuk menerima benda khurafat dan takhayul. Tak lagi jauh, saya pernah pergi umrah bulan 11 tahun lepas, baru lagi. Jemaah saya bila dia tak puas hati dengan bilik, tahu dia kata apa? Ustaz, bilik tu ada jin. Di mana? Di Madinah. Astagfirullah. Dia kata, Ustaz, kami tak boleh tidur bilik ni. Kenapa? Dia nak tukar bilik. Dia kata, Ustaz, bilik air ada jin. Saya kata, la hawla wa la quwwata illa billah. Tengok masyarakat kita ni mudah nak percaya. Saya kata, tak apalah, bagi bilik awak tu, bagi kat saya, ambillah bilik saya tukar. Tak apalah, saya ambil bilik dia. Saya nak tengok jin tu yang duduk main kat bilik air. Saya tunggu. Ini Madinah Rasulullah. Tak apalah. Hotel tu pun nama dia Gulnar Taibah. Tak apalah, saya pergi. Harap-harap dia tak terasa hati. Tunggu malam, tak ada apa. Saya masuk tandas, buka tandas. Tak ada apa. Saya nak dengar jin buat bising. Tak ada. Saya kata, dia buat apa? Dia kata, Ustaz, dia ketuk pintu. Pintu apa? Pintu bilik air. Malam-malam dia ketuk. Saya kata, astagfirullah. Mana ada? Tunggu malam, tak ada. Bangun subuh, tak ada benda. Masuk mandi, tak ada apa. Suatu hari, mungkin saya nak buka mandi, rupanya dia punya tempat shower ni cabut. Tu je. Rupanya, ialah besi dia. Hotel ni agak buruk hotel lama. Ada sedikit kerosakan, memerlukan sedikit maintenance, tu je.
Dia kata jin. Kenapa orang kita ni mudah percaya? Sebab dia dah sediakan diri. Awak nak tipu masyarakat kita sangat mudah. Sahih atau tak? Nak tipu masyarakat kita dengan isu zin sangat mudah. Sangat mudah. Oh, saya boleh tangkap jin. Orang pergi berebut, padahal awak tipu. Tipu. Orang kita disuka tangkap jin. Boleh merawat orang. Tapi orang yang ada akidah tauhid, dia tahu semua ni adalah penipuan semata-mata. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, jin sebenarnya takut dengan manusia, kecuali kalau jin tahu kita ni takut dengan dia ataupun kita seru dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Di zaman jahiliyah, manusia takut dengan jin, mereka menyeru jin datang, minta perlindungan dengan jin, maka jin menyusahkan manusia. Ambil kesempatan. Tapi orang yang hanya takut pada Allah, jin tak akan mari langsung. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala kata, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Syaitan boleh melihat kita tapi dia tak berani kacau kita langsung, kecuali kita ni orang yang tak ada akidah. Tak ada akidah. Dulu masa saya mengajar, cerita paling menarik di masjid apa? Cerita melihat jin. Cerita Ustaz Muhib pernah tengok jin tak? Saya kata saya tak pernah tengok, tapi pernah tengok asap. Saya buat kisah. Betul lah. Saya pernah tengok asap. Ataupun saya ingat ada jin. Dah lah tengok. Saya lagi buang sampah ni waktu malam, pukul 11 malam. Tengok asap. Oh, saya kata ni jin nak keluar. Tengok-tengok, jiran kita duduk isap rokok. Kalau saya nak kelentung, rokok pun. Masyarakat kita terima, memang sedang bersedia untuk ditipu. Janji cerita pasal jin. Tapi haram. Jadi budak pemuda ni, dia kata, aku sebenarnya tak berikan sebarang sembuh ataupun ubat kepada orang, walakin innama yashfillahu ta'ala. Yang bagi sembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib faji'a bir-rahib. Jadi budak pemuda ni disiksa, dipukul, digari dalam penjara sehingga pemuda ini cerita mengenai guru dia, iaitu orang alim, pendeta tersebut. Faji'a bir-rahib. Kemudian raja hantar askar-askar dia tangkap ahli alim ini. Faqila lahu irja' an dinik fa'aba. Jadi raja ni dia tahu siapalah dalang di sebalik ramai orang telah memahami akidah tauhid, ahli ilmu, al-alim. Siapa yang dalang? Al-alim. Jadi raja bagi tawaran kepada ahli ilmu, irja' an dinik. Tinggalkan agama engkau ni. Kononnya ada satu Tuhan. Tinggalkan agama awak, aku bebaskan. Fa'aba, dia tak nak. Qal fada'a bil minshar fawada'a al minshara fi mafraq ra'sih fashaqqahu hatta waqa'a shiqah. Allah. Maka raja suruh tentera ambil gergaji, gergaji. Ambil gaji, letak sini. Dan dia belah. Dia panggil apa? Dia gergaji dia potong dia. Potong pendeta yang alim yang hanya sembah Allah yang satu, dipotong, dibelah dua sampai jatuh tubuh dia dua bahagian. Tengok siksa orang tu. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqah, sampai jatuh tubuh dia yang asalnya satu tubuh jadi dua, dipotong dua. Allahu akbar. Tengok, dia tak takut. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Khabbab, innahu kana yu'ta birrajuli qablakum, innahu kana yu'ta birrajuli qablakum fayuhfaru lahu hufra fayuda'u fiha fayu'ta bil munshar fayushaqqu qismain ma yasudduhu dhalika an dinihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pasal ahli tauhid dulu. Mereka dibawa, ditangkap, digali lubang, diletak dalam lubang,
Dia letakkan gaji atas kepala dia, dipotong dua, tak pernah tinggal kalimah la ilaha illallah. Kita sekarang ni takut nak gelar Wahabi pun, tu je. Kita ni di Malaysia tak ada apa. Takut hilang jawatan jadi, ialah tak ada tauliah, tak jadi imam, tu je. Allah ikhwan, dugaan ahli tauhid di Afghanistan teruk. Hari ini anda dengar satu cerita yang boleh menitiskan air mata. Semua ulama hadis di Afghanistan ditangkap, dicabut mata mereka, dibunuh. Naam. Kisah ni berlaku 6 bulan lepas, baru sampai kat kita. Ini Taliban. Hal sami'tum an hadhihi al-qisas? Wallahi qisas mahzinah. Naam, ana sami'tuha al-yawm. Wa qisas sahihah. Sumber yang sahih yang sampaikan kat saya daripada Kuwait. Kuwait, Masya Allah, banyak bantu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuwait banyak bantuan ulama Kuwait untuk menegaskan akidah tauhid. Ulama yang belajar di Madinah, syekh, ada seorang doktor, ada seorang ulama sunnah, semua ni graduate Madinah. Kerana di graduate Madinah, dipanggil Wahabi, dibunuh di Afghanistan. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Teringat kisah mereka bila baca kisah ni. ثم جيء بجليس الملك فقيل له أيوة. Jadi sekarang ni orang alim ni, pendeta telah dibunuh. Kemudian siapa? Mereka bawa mari siapa? Menteri besar tu yang beriman kepada Allah. Faqila lahu irji' an dinik faaba. Kemudian raja kata kepada menteri dia, tinggalkan agama tauhid, kembali sembah aku. Dia enggan, tak nak. Qal fa wudi'a al-minsharu fi mafraq ra'si fashaqahu bihi hatta waqa'a shiqqah. Menteri besar pun dia letak gergaji atas kepala dia, dipotong dua sampai jatuh tubuh dia dua bahagian. Thumma ji'a bil ghulam. Kemudian budak pemuda ni, mereka nak bunuh dia. Faqila lahu irji' an dinik fa aba. Raja kata kat pemuda, kembali kepada agama atuk moyang, sembah aku, tinggalkan akidah tauhid. Tapi pemuda ini tak nak. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فصعدوا به الجبل. Maka raja ni panggil tentera dia, dia kata ambil budak pemuda ni, bawa pergi naik gunung paling tinggi di negeri kami. Bila kamu sampai kat gunung, kamu tanya dia, kalau dia enggan kembali kepada agama atuk moyang, campakkan dia daripada gunung, biar mati. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. Maka tentera raja ini ambil pemuda, mendaki gunung. Bila sampai ke atas, budak pemuda doa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, hapuskanlah mereka dengan apa jua kehendak engkau ya Allah. Yani budak pemuda ni minta pertolongan Allah. Qal farajafal jabal. Bukit gunung ni gegar. Semua tentera raja ini jatuh, tapi pemuda selamat. Dia kembali balik ke raja. Dia tak lari, pergi pula jumpa raja. Terkejut raja. Faqala lahu al-malik, ma fa'ala ashabuk? Raja tengok pemuda ni mari seorang. Dia kata, mana tentera aku? Qal kafanihimullahu ta'ala. Budak muda ni kata, Allah dah cukup untuk aku. Allah hapuskan mereka. Masya Allah. Dia bukan lari, mari pula mencabar raja tu. Kalau kita lari dulu, tak? Cabut dulu bah, cari nasi air. kita kalau boleh nak lari. Tapi subhanallah. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. أيوة. فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به. Raja pun tak serik lagi. Dia panggil lagi tentera dia. Dia kata ambil pemuda ni, letak dalam satu perahu. Pergilah
melayar dengan perahu ni sampai di tengah-tengah lautan. Bila kamu sampai di tengah-tengah laut, campak dia dalam laut kalau dia masih nak pegang akidah guru dia ni, akidah la ilaha illallah. Fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta fankafa'at bihim as-safinah faghariqu wa jaa yamshi ila al-malik. Bila tentera raja ni bawa pemuda ni ke tengah-tengah laut, dia doa lagi sekali kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku, maksud hapuskanlah mereka ya Allah. Engkaulah cukup bagi aku. Qal fankafa'at bihim as-safinah. Perahu ini terbalik. Mati semua tentera raja yang jahat dan dia kembali berjalan kepada raja semula. Faqala lahu al-malik, "Ma fa'ala ashabuk?" Faqal kafanihim Allah Taala. Raja kata kat budak pemuda ni, "Mana sahabat awak?" Dia kata, "Allah Subhanahu Wa Taala cukup untuk aku." Faqala lil malik, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih." Sekarang ni raja pun dah tak tahu bagaimana nak bunuh pemuda ni. Pemuda ni kata, "Ginilah, engkau tak akan dapat bunuh aku sehingga ikut rancangan aku." Pemuda ni ada pandai dia nak berdakwah, tapi kali ni dakwah dia risiko sangat tinggi tapi berhasil. Tengok dia buat apa. Raja ni nak bunuh pemuda tapi tak boleh. Hantar ke gunung paling tinggi supaya dicampak mati, tak berjaya. Hantar tengah-tengah laut, balik juga selamat. Hak mati tentera raja. Qala, jadi raja tanya budak pemuda ni, "Bagaimana aku nak bunuh engkau?" Qal tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Awak kumpulkan semua rakyat engkau di satu tempat. Tengok kebijaksanaan pemuda ini untuk berdakwah. Awak kumpulkanlah semua rakyat engkau di satu tempat sekaligus. Wa taslubuni ala jid'in. Kemudian engkau sangkutkan aku ataupun as-salb, yakni sangkutkan tangan aku atas satu batang kayu ataupun batang pohon. Letak aku macam ni. Salib. Aywa. Salibkan aku dekat satu dahan. Wallahu a'lam, mungkin di zaman itu ini antara amalan ataupun kesiksaan amalan dulu, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Firaun bila nak bunuh ahli sihir yang beriman kepada Allah dan ikut Nabi Musa, Firaun kata apa? Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinah litukhrijuu minha ahlaha fasawfa ta'lamun لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. أصلبنكم, salibkan tubuh musuh ataupun salibkan tubuh orang yang dikenakan hukuman mati adalah amalan orang-orang dulu. Wallahu a'lam. Nah, jadi budak pemuda ni kata, awak lepas kumpulkan orang ramai, awak salibkan aku atas satu batang kayu, thumma khudh sahman min kinanati. Kemudian awak ambil satu anak panah daripada ucang, apa dia panggil? Tempat orang letak anak panah. Uncang. Bekah. Sarung, sarung. Sarung anak panah. Ambillah satu anak panah daripada sarung aku, wajib. Thumma dha'i sahma fi kabidil qaus. Kemudian awak letaklah anak panah di tengah-tengah busur aku. Thumma qul bismillah rabbil ghulam thumma armini fa innaka idza fa'alta dhalik qataltani. Pemuda ni kata, awak letak anak panah dalam busur, lepas tu kata bismillah rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Kemudian awak lepaskan anak panah. Kalau engkau buat begitu, awak akan dapat membunuh aku. Fajama'a an-nasa fi sa'idin wahid wa salabahu ala jid'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a as-sahma fi kabid al-qaws thumma qala bismillahi rabbil ghulam thumma ramahu fawaqa'a as-sahmu
fi sudghihi fawada'a yadahu fi sudghihi famat. Maka raja ini buat sebiji seperti mana pemuda ini suruh. Dia kata, dia kumpulkan semua rakyat dia di satu kawasan, kemudian dia ambil anak panah daripada sarung budak muda, dia letak, dia tarik, dia lepaskan anak panah, maka anak panah masuk kat sini, as-sidr, sini. Dia baca, sebelum dia lepaskan anak panah daripada busur, dia kata, Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini, aku bunuh dia. Memang kena, memang anak panah masuk sini. Maka budak pemuda ni sakit, kemudian dia mati syahid. Rahimahullah. Faqala an-nas, sejurus raja berjaya membunuh budak ni, rakyat jelata kata, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Orang ramai kata, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini, yakni Allah. Jadi semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terus beriman kepada Allah yang satu dan tidak sembah manusia yang berlagak menggelarkan diri dia sebagai Tuhan. Waliyadzubillah. Bila orang ramai beriman, fa'utiyal malik, mari pembantu menteri raja ni kata, ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadaruk. Semua menteri, pembantu, orang bangsawan, orang besar-besaran kerajaan raja ini kata, yang engkau risau tu dah berlaku. Tengok, orang ramai dah tak percaya ke engkau. Orang ramai beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan. Yang engkau risau dah berlaku. Macam mana ni? Qad amana an-nas, orang dah beriman kepada Allah. Macam mana? Fa'amara bil ukhdud bi afwahi sikaki fakhuddat wa adrama fiha niran. Maka raja ni kata gini, galikanlah ukhdud. Ukhdud yakni parit. Galilah parit-parit banyak dan nyalakan api di dalam parit tersebut. Wa qal man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha. Jadi raja kata, ginilah, tanya setiap orang, mereka yang beriman kepada Allah, kalau mereka masih berkeras untuk tidak kembali sembah aku dan mereka nak beriman kepada Allah, maka kamu campak dia dalam parit berapi itu. Qal fa'alu, maka semua rakyat raja itu diperiksa, diuji, nak beriman kepada Allah ke nak beriman kepada raja. Semua kata kami beriman kepada Allah, maka mereka dicampak satu demi satu. Satu demi satu dicampak supaya mati dalam parit berapi itu. Akhirnya tinggal seorang wanita. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Last sekali, terakhir sekali datang seorang wanita dan bawa dokong bayi. Bayi kecil. Naam. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Jadi wanita ni tengok anak bayi dia macam teragak-agak. Kesian ke anak dia. Macam mana dia nak campakkan diri dengan anak dia dalam api yang dinyalakan. Faqala laha al-ghulam, ya ummah isbiri fa innaki 'ala al-haq. Allahu akbar. Budak bayi ini cakap dengan mak dia, kata, wahai ibu, sabarlah engkau. Fa innaki 'ala al-haq. Sesungguhnya engkau atas kebenaran. Al-haq yakni kalimah la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat Imam Bukhari sebut kisah ini mengenai qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Sampai hujung surah Al-Ukhdud. Nah.
Surah Al-Ukhdud. Surah apa? Al-Buruj. Al-Buruj, minta maaf. Surah Al-Buruj. Taib, apa maksudnya ukhdud? Apa maksudnya ukhdud? Ukhdud. Satu kita panggil khad. Al-khad yani parik. Ukhdud, parik yang dalam. Al-akhadid, parik-parik banyak. Ashabul ukhdud, mereka yang gali parik untuk menyiksa umat Islam, menyiksa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hadis ini jelas, insya-Allah jelas dan terang. Sebenarnya ikhwani, hadis ini cerita mengenai ujian orang yang sentiasa tauhid Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman akan ada ujian begitu. Hatta di zaman dulu ada satu saint, nama dia saint ni maksudnya padri. Nama dia Iris. Iris ni satu-satunya padri yang melawan orang Kristian yang mendakwa karunia Nabi Isa adalah anak Allah. Dia ni seorang muwahhid. Sebab tu orang yang ikut dia dipanggil Al-Arisiyin. Al-Arisiyin adalah satu kumpulan yang masih kata Allah itu satu, Nabi Isa adalah pesuruh Allah dan bukan anak Allah. Dan mereka ini pun dicela, dipinggirkan, dibunuh, dicincang, disisa sampai aliran ini terhapus. Ini kita panggil Al-Muwahhidin, yang menafikan segala manusia untuk dijadikan Tuhan, dan mereka kata Allah itu satu. Tapi sekarang ni tak ada dah. Di kalangan Kristian pun, orang Kristian sendiri, walaupun dia tahu fahaman Kristian itu batil, tapi mereka tak berani. Sebab kalaulah dikata Allah itu satu, maka dia dah masuk Islam, tinggal nak mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau dia buat begitu, memang akan diperangi dan akan hilang segala jawatan. Tapi insya-Allah kita dah nak masuk Isyak dah masuk. Cuma saya tambah satu lagi hadis. Hadis yang sama. Ya, tafadhal. Barakallahu fiik. Naam. Allahu akbar. Naam, jazakallahu khair. Syekhuna Haji Mat, dia pun cerita hadis ini sebenarnya menceritakan mengenai tahap kesabaran yang tinggi. Bukan kesabaran seorang dua, satu rakyat. Sabar apa? Atas dugaan yang menimpa orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu ikhwani, comel poin ini sangat penting. Hatta kita yang pegang akidah la ilaha illallah dan berjalan atas sunnah, cabaran kita besar. Besar sangat. Bukan di kalangan ahli bid'ah. Kadang-kadang cabaran kita dengan orang yang mengaku di sunnah. Kadang-kadang kita bawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni ada aliran baru, walaupun awak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang perkara ini, dia masih lagi nak patahkan sunnah Rasulullah dengan kata ulama fiqh kata begitu. Saya nak bawa satu kisah, hadis sahih, untuk menjadi pengajaran untuk kita ikhwani. Ada seorang sahabat, nama dia Abdullah ibn Mughaffal. Abdullah ibn Mughaffal, dia ada seorang saudara dia. Saudara dia duk main batu, dia main batu. Abdullah bin Mughaffal kata ke anak saudara, ya bunai, la tahdhif. La tahdhif, jangan ambil batu pergi baling kat orang. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hadf. Tengok. Rasulullah larang orang baling batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hadf wa qala innaha la tastadu saydan wa la tanki'u aw la tanka'u aduwa. Setakat baling batu tak boleh nak tangkap buruan, binatang buruan, dan tak boleh nak menakutkan musuh Allah. Faqala dhalika al-ghulam, budak ni macam tak setuju. Tengok, dia menolak hadis. Fa akhadha dhalika al-ghulam hasbah. Budak pemuda ni, anak saudara Abdullah bin Mughaffal, dia ambil satu batu. Faqala hadhihi,
Wa ma taf'alu hadhi? Allah, setakat batu. Apa boleh buat sangat batu boleh pecah? Rasulullah kata apa? Dia tak boleh menaklukkan musuh, tak boleh nak tangkap binatang buruan, walakin tafqa'ul 'ain wa taksirus sin. Mungkin menyebabkan mata pecah dan pecah gigi. Rasulullah naha. Tapi budak ni kata, alah setakat naha Rasulullah, tak apa. Betapa ramai orang sekarang ini yang mengaku dia sunnah, bila kita kata Rasulullah larang, masih lagi berdalih. Larang tidak maksudnya tak boleh. Banyak saya jumpa buat-buat gini. Banyak ikhwan ni. Hatta di kalangan kita yang mendakwa di sunnah. Kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, berhenti, jangan berdalih. Jangan berdalih supaya menjatuhkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Mughaffal bila tengok budak ni duk memperlekikan hadis Rasulullah, adakah Abdullah Mughaffal kata tak apa, kita saudara bagai, tak apa. Qala wallahi ala arani uhaddithuka bi hadithi Rasulillah wa tu'ariduhu bi ra'yik. Aku cerita kepada engkau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau boleh berdalih lagi? Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku tak akan bercakap dengan engkau. Kalau kita sekarang ni, kerah ni khawarij. Dia kata khawarij kita. Sebab kita sayang hadis Rasulullah. Dia kata kita khawarij. Macam-macam label. Sebenarnya ikhwan ni, itulah sunnah. Bila datang perintah Rasulullah, datang larangan Rasulullah, berhenti situ. Jangan berdalih, pusing. Itu pun satu kesabaran. Walaupun kita dilabel. Sekarang ni kita bawa dakwah tauhid. Kita akan dilabel apa? Wahabi. Kita cerita pasal syirik. Amalan tawassul ini semua salah. Tawassul dengan orang mati, satu kesalahan besar. Dia kata kita khawarij. Kita ni takfiri pula. Takfiri, ahsan. Betul. Kita kalau sebut bahawasanya tidak boleh minta dengan orang mati, kita akan dipanggil takfiri. Oh, takfiri. Khawarij kemudian. Kena sabar. Walaupun kita dilabel berbagai tuduhan, kena sabar. Dakwah tauhid ikhwani bukan dakwah yang senang. Barakallahu fiik Encik Mat, satu poin yang penting. Tengok ni, walaupun diuji depan parit api tu, masuk tu terbakar teruk. Apa salahnya kalau dia guna kata, tak apalah aku sembah balik raja tu. Kenapa dia tak patah balik? Kenapa? Kerana dia tahu bahawasanya setelah dia tengok segala petanda yang Allah tunjuk, dia beriman bahawasanya Allah itu Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat. Raja ini tak dapat nak bunuh budak ni. Hantar kat gunung, tak boleh mati. Hantar kat tengah laut, tak mati. Tapi siapa yang matikan budak ni? Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Rabbil ghulam, aqtulu hadzal ghulam. Baru boleh mati. Maka mereka ni bila beriman kepada Allah. Satu lagi poin. Ikhwani, bila iman dah masuk dalam hati, susah akan cabut. Susah. Kalau awak tengok orang betul sayang agama Allah, dia tak akan murtad dan tak akan patah balik. Kecuali orang yang iman tak kuat. Sebab tu ada satu hadis sahih Bukhari. Abu Sufyan sebelum masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi sebelum masuk Islam dia dipanggil oleh Raja Rum. Panjang kisah dia. Raja Rum ni tanya Abu Sufyan 11 soalan. Dia buat kaji selidik pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab surat baginda telah sampai kepada Raja Rum. Raja Rum panggil Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum Islam. Nak kaji sidik pasal lelaki Arab ini yang mendakwa diri dia Nabi. Banyak soalan. Antara dia tanya Abu Sufyan, orang ulaika alladhina amanu bi Muhammad, hal yartaddu minhum ahadun an dinih? Hal yartadda ahadun minhum an dinih? Caesar tanya Abu Sufyan, orang yang ikut Muhammad ni, yang awak mendakwa mereka orang yang lemah, yang dhaif, ada tak seorang di kalangan mereka telah murtad daripada agama dia? Abu Sufyan kata apa? La, tak ada. Kata Caesar,
wa kadzalik idza khalata al-iman bashashatal qulub. Kalau iman betul masuk dalam hati, kita tak akan insya-Allah murtad, tak akan. Walaupun ujian datang, sepatutnya makin ujian kuat, makin kita kuat dengan sunnah. Bukan sebab kita ni Wahabi ataupun takfiri, kerana kami beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada sunnah yang sahih. Ikhwani, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala puji sahabat. Kenapa Allah puji sahabat? Ada satu ayat ni, tak ingat nombor dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, qala rahmati wasi'at kull shay. Qala 'adzabi usibu bihi man asha' wa rahmati wasi'at kull shay fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Allah Subhanahu wa taala kata, rahmat aku akan bagi khas untuk mereka yang takwa kepada Allah, bayar zakat, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا. Cuba tengok ayat 156. Naam. Surah Al-A'raf ayat 156. Cuba tengok. Ataupun 157. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يؤمنون ke يوقنون؟ Ayat 156, wallahu alam, surah Al-A'raf. Yu'minun. Barakallahu fi. Ayat 156. Naam. Siapa mereka? Alladzina hum biayatina yu'minun. Beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani, kita tak ada sekarang ni mukjizat, tak ada. Mukjizat kita Al-Quran. Mukjizat kita Al-Wahyi. Al-Quran dan Sunnah. Kita baca hadis, kita beriman. Kita baca Quran, kita beriman. Terus beriman, tak ada berdalih, tak ada musing, tak ada takwil, tak ada. Itulah kelebihan umat Rasulullah akhir zaman. Pegang Quran dan Sunnah. Siapa mereka? Para sahabat dan tabi'in dan ikut mereka. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Para sahabat pun ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana nama Rasulullah tertulis dalam At-Taurat dan Injil. Nah, baik, insya-Allah saya rasa ada soalan ataupun masya-Allah pandangan yang bernas. Nasihat saya terakhir sebelum tutup, jangan sekali-sekala kita membantah hadis Rasulullah. Wallahi ikhwani, ramai sekarang orang yang nak tunjuk pandai-pandai kononnya dia tahu fiqh, usul fiqh, sehingga boleh bantah hadis Rasulullah. Bahaya. Ibqu ala sunnah wa ala manhaj sahabat. Pegang manhaj sahabat. Tengok hadis sahih Muslim, Imran ibn Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu mengajar dalam majlis ilmu. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u kulluhu khair. Dengar. Imran ibn Husain kata, sikap malu semua baik. Ini kata Rasulullah. Bangkit seorang pemuda, nama dia Bushair ibn Ka'ab. Dia bantah kata Rasulullah. Qal ya Abul Munzir, innana nara fi kutub al-hikmah anna min al-haya'i ma huwa dha'fun wa ma huwa sakinatun wa ma huwa waqar. Bushair ni dia kata, minta maaf, kami jumpa dalam kitab ulama. Tengok. Bukan semua sikap malu adalah baik. Rasulullah kata apa? Al-haya'u kulluhu khair. Sikap malu semua baik. Tiba-tiba mari pula. Tengok. Bushair kata ke Imran, minta maaf, kami buka kitab ulama hikmah. Sikap malu ada kebaikan, tapi ada juga menunjuk kedaifan. Qal fataghayyara wajhu Imran. Wajah Imran muka merah. Wahmarat aynah. Qal
ala tarani uhaddithuka bi hadithi Rasulillah wa tu'ariduhu bi kitabik. Aku cerita kepada engkau hadis Rasulullah, engkau bantah dengan pendapat engkau, bantah dengan kitab-kitab ulama. Ukhruj, halau. Bangkit orang ialah redakan keadaan. Ya Abul Munzir, innahu minna wa innahu min ahli sunnah. Imran ingat dia ni ahli bid'ah. Halau terus. Kerana bantah hadis Nabi. Kita sekarang ni boleh lagi Rasulullah larang, tidak maksudnya tak boleh pakai. Boleh buat. Sebab apa? Ulama kata makruh. Allahu Akbar. Bila saya jumpa orang macam ni, wallahi ikhwani, saya tak akan bercakap dengan dia, insya-Allah. Dan saya tak akan berkawan dengan dia. Dan saya tak akan berdebat dengan dia, insya-Allah taala. Kalau orang sanggup mematahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat mana-mana ulama, saya tak akan maafkan dia dan tak akan bercakap dengan dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tepat, lebih hebat daripada engkau, daripada ulama engkau. Kalau setakat nak bawa ilmu fiqh untuk jatuhkan hadis Rasulullah, untuk halalkan benda yang haram, ini bukan namanya ilmu fiqh, itu namanya al-hiyal. Hilah. Cara untuk menukar halal kepada haram ataupun haram kepada halal. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita atas sunnah yang sebenar wa ala manhajis sahabah was salafus salih wa man sara ala hadihim wa anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, hari ini panjang sikit hari ini.